Selamat datang ke channel Seram Legenda. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan onkan notification supaya korang tak terlepas video yang seterusnya. Kisah seram Balai Polis Lama Gombak. Di sebuah selekoh sunyi di Gombak, berdiri sebuah bangunan kecil usang, Balai Polis Lama Gombak. Dari jauh, ia tidak ubah seperti rumah kayu zaman kolonial yang terbiar. Cat putihnya sudah pudar, bumbungnya berlumut, dan dindingnya pecah dimakan usia. Walaupun sudah lama tidak digunakan sebagai balai rasmi, bangunan itu masih tegak, seolah-olah menyimpan rahasia yang berat. Ramai orang kampung percaya balai itu dihantui, dan cerita-cerita aneh sering menjadi buah mulut. Kononnya, balai ini pernah berfungsi ketika zaman darurat Malaya pada 1948 sampai 1960. Ia dijadikan kubu kecil untuk menahan ancaman komunis. Malah pernah digunakan untuk menyoal siasat tahanan. Ada yang mendakwa, bukan semua yang disoal siasat itu kembali pulang. Kisah paling terkenal diceritakan berlaku sekitar tahun 80-an. Sekumpulan pelajar kolej memandu melalui jalan Gombak Lama dalam perjalanan pulang dari Genting. Jam sudah hampir pukul 2 pagi apabila kereta mereka tiba-tiba rosak betul-betul berhampiran balai lama itu. Enjin tidak mau hidup dan suasana jadi sunyi. Salah seorang pelajar turun untuk periksa bonet manakala yang lain menunggu di dalam kereta. Ketika itulah mereka terdengar bunyi pelik, seakan-akan langkah kaki berlari di lantai kayu. Padahal bangunan itu sudah lama kosong. Mula-mula mereka ingat mungkin kucing atau angin, tetapi bunyi itu makin jelas, seperti ada orang berlari ulang-alik. Tiba-tiba, salah seorang pelajar perempuan menjerit. Dari tingkap balai, dia nampak kelibat seorang perempuan berambut panjang, berpakaian putih lusuh, berdiri tegak sambil memandang tajam ke arah mereka. Wajahnya gelap, tapi matanya merah menyala. Pelajar yang lain menoleh, dan kelibat itu lenyap sekelip mata. Dalam keadaan panik, mereka cuba hidupkan enjin berkali-kali. Tidak berjaya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat mereka di situ. Ketika itulah mereka terdengar suara halus ketawa, bergema dari arah hutan belakang balai. Bunyi ketawa itu mula-mula perlahan, kemudian makin kuat, bercampur dengan bunyi sesuatu mengorek dinding kayu. Akhirnya, seorang pelajar lelaki memberanikan diri membaca doa kuat-kuat. Aneh sekali, selepas itu kereta yang tadinya mati terus hidup dengan sekali putaran kunci. Mereka tidak menunggu lagi, segera memecut laju meninggalkan kawasan itu. Beberapa hari kemudian, seorang daripada mereka menceritakan pengalaman itu kepada orang kampung Gombak. Orang kampung hanya mengangguk perlahan. Kata mereka, sudah ramai yang pernah diganggu begitu. Bukan sahaja pelajar, malah pemandu lori, anggota polis yang pernah bertugas di situ, malah penduduk kampung sekitar. Menurut cerita lama, di belakang balai itu memang ada kawasan perkuburan kecil yang jarang orang sedar. Batu-batu nesan lama masih tertanam separuh dalam semak. Ada yang sudah tumbang. Ramai percaya roh-roh yang tidak tenteram di situ menjadi punca gangguan. Ditambah pula dengan kisah tahanan politik yang mati ketika soal siasat zaman darurat. Suasana di balai itu semakin syarat dengan kisah mistik. Sehingga hari ini, jika anda melalui jalan lama Gombak pada waktu malam, anda akan perasan satu selekoh dengan bangunan usang di tepi jalan. Sesetengah pemandu sengaja tidak menoleh langsung ke arah bangunan itu kerana takut terlihat penghuni yang masih setia menunggu di situ. Ada yang kata bunyi ketukan, suara jeritan, dan kelibat wanita putih itu masih kedengaran. Dan setiap kali kisah ini dituturkan semula, satu pesanan selalu disampaikan. Kalau lalu di Balai Polis Lama Gombak, jangan sekali-kali berhenti. Dan jangan cuba bertegur dengan apa-apa yang kau nampak. Kalau korang suka dengan kisah seram seperti ini, jangan lupa tekan like, share dan komen untuk idea kisah seram seterusnya.